Okey semua boleh kita mula Boleh. Alright. Boleh. Sekejap, nak share screen mana ni? Okey. Okey. Jadi saya pilihlah siapa-siapa punya pelajar, mana-mana lah kamu punya paper itu untuk kita discuss. Okey kelas, so jom kita tengok soalan nombor 1. Okey, so seperti sedia maklum ini adalah chapter 7 chapter 7 electromagnetism electricity and magnetism. Okay, topik kita. The question 1, okay, the energy used by windmill to pump water is, okay, windmill ni yang mana? Yang macam kipas tu kan? Okay, what type of energy dekat situ? Adalah kinetic energy. Okay, sebab daripada kipas tadi itu adalah berputar, maka itu adalah kinetic energy. Okay, so the answer is B, not nuclear, not light energy. Ni lah macam solar ke and then heat energy yang melibatkan combustion, pembakaran. Okay, so that's why the answer is B. Okay, right. So question 2, example of chemical energy apa dia? Dia tengah share soalan ke? Tak share? Saya tengah share ni. Nampak quizzes je. Oh, quizzes pula. Allah. Sekejap, sorry saya salah share lah ni. Okey. Last sekali ni nampak? Nampak. Okey. Thank you. Terima kasih bagi tahu patut senyap je. Okey. Tadi question 1, the answer is B lah Okay, question 2, example of chemical energy are, okay, the answer is 2 and 3, food and dry cell. Not fire. Fire ni yang melibatkan not fire fire ni heat energy. Atom bomb tu adalah nuclear energy. That's why the answer is 2 and 3. Okay, B. Alright, next question. Which of the following are energy sources that can be found around us? Yang ni untuk part ini kamu kena bacalah type of energy ada dalam buku teks kan, jenis-jenis energy. So the answer is D, semua di atas. Okay, wind, angin, sun, wave and water. Okay. Alright, seterusnya soalan nombor 4. Masuk soalan ni dia dah mencabar sikit dah kan. Sudah tak pernah jumpa pun diagram ni kan. Okay, so sebenarnya soalan ini menunjukkan okay, J and K tu before the touch. Okay, so before touch, okay, kedua-duanya adalah bercharge positif. Okay, tapi bila dia charge, dia tidak boleh jadi dua-dua charge tadi sama. Dia kena either one. Okay, so sebelah tu negatif, sebelah lagi positif. Okay, sebab apa? Salah satu salah satu objek dia akan satu transfer elektron, satu lagi dia akan gain elektron. That's why kat dalam ni L tu adalah negatif and mana jawapan ni? Jawapan dia ada C kan? So L tu negatif dan M tu adalah positif. Okay, dekat sini semua positif. Bila pergi dekat L dengan M tu, salah satu akan jadi positif dan salah satu akan jadi negatif. Okay, so dia terpulang lah. L tu negatif sebab apa? Sebab dia ambil elektron daripada M. Elektron daripada M ni dia transfer
ke L. So menyebabkan M jadi positif and L become negatif. Okay. Okay, next. Soalan nombor 5 Okay, which of the statement is correct about electrostatic charge? Electrostatic charge, apa dia? Yang mana yang kita boleh apply dalam kehidupan harian kita? So the answer is B. Okay. Okay, kenapa B? When a balloon wrapped with a wool cloth is put near a running water, the water stream will deflect towards the balloon. Okay. Yes, benda ni saya rasa ada yang dah biasa jumpa kot kan. Balon, kamu wrapkan dia and then bila dia dekat pilih air tadi dia akan attracted dekat balon tadi. Okay. Dia akan nampaklah dia deflect. Tapi kat dalam air tu kena slow lah. Kalau kamu buka habis laju dia tak boleh nak tarik. Okay. Alright. So sebab apa? Sebab balon tadi bila kamu dah wrap, so charge elektron dia akan pergi dekat air tadi. Okay, akan pergi dekat air menyebabkan balon tadi akan jadi yang negatif ni kan. Dia akan jump dekat water tadi, menyebabkan water tadi akan jadi negatif dan yang tinggal dekat balon tadi adalah positif. Dapat sebab kita wrap balon tu, kita dah trigger elektron dia. Elektron ni dia boleh move, proton tak boleh, kena ingat tu. Jadi elektron daripada balon dia akan jump to the water, dia akan menyebabkan yang water tadi jadi negatif. Balon tadi yang tinggal adalah positif. So dia akan attracted to each other. Okay. Yang A tu kenapa salah? When a balloon is rubbed against the hair will receive positive charge. Salah lah, sebab apa? Sepatutnya hair akan receive negatif. Boleh faham sebab siapa yang trigger? Contoh kalau balon tadi yang kamu gosok, maka balon tu yang akan transfer elektron. Tu konsep dia. So balloon is rubbed, maksudnya dia akan transfer elektron dan rambut akan terima elektron lah, akan terima negative charge. Tapi dia kata receive positive charge. So salah dekat situ. Okay, C. When a positively charged object is brought near the metal disc of neutral electroscope, the gold leaf will not rise. Okay. So apa ni? Yang ni electroscope Okay, positive object is brought. Dia akan naik. Ni kalau kamu ingat yang dalam box tu yang dalam box tu. Dia either one, kamu guna yang positive charge object pun boleh, nak guna yang negative charge object pun boleh. Dua-dua akan menyebabkan gold leaf tadi tu naik. Itu nanti kita akan discuss lah, ada soalan lain juga yang related dengan soalan ni The more the gold leaf diverge, the less the quantity of electrostatic charge on the electroscope. Salah lah. Okay. Dia akan diverge lebih, bermaksud electrostatic charge dia adalah besar. Okay. So jawapan dia adalah B. 6. Ni dia elektroskop tadi So elektroskop ni dia daun emas daun, dia kan daun lah, dia sebenarnya paper yang berwarna emas. Okay, kita panggil dia gold leaf lah. Okay. So apa yang berlaku? Okay, sekarang ni macam saya kata tadi lah objek ni kita boleh guna yang negative charge ataupun positive charge, either one, dua-dua boleh. Okay. So cuba tengok dekat sini, katalah kamu dekatkan touch touch negative charge plastic rod dekat brass cap. Ni brass cap lah ni. So apa yang berlaku kelas? Okay, so kamu kena faham konsep dia. Kat dalam ni dia mula-mula neutral. Dia ada positif, ada negatif. Dua-dua ada. Tapi bila dia disentuh dengan negatif charge object, menyebabkan apa? Dia disentuh dengan negatif charge object, dia akan yang negatif charge tadi ni dia akan apa? Dia akan berkumpul. Okay. Dia akan okay, negatif ni dia akan transfer negatif charge kan, elektron. Jadi dia akan
pergi dekat atas tu, dia akan berkumpul dekat sini, nampak? Dia akan jump dekat sini. So akan menyebabkan brush cap tadi tu become negatif. Okay, dia become negatif. So bila become negatif, menyebabkan okay, apa dia? Daun ni akan naik. Sebab apa naik? Sebab dekat sini ada charge positif kan? Positif ni dia akan attracted dengan yang charge negatif ni. Okay, attracted. Sebab tu dia naik. Okay, so lebih banyak negatif charge dekat atas ni, kat brush cap ni, lagi tinggi daun tadi akan naik. Tu adalah yang dimaksudkan dengan quantity electrostatic charge. Okay, kalau elektron yang transfer daripada objek tadi ke brush cap tu sedikit saja, maka daun tadi akan naik sikit je. Okay, itulah maksud dia. Okay, alright. So jawapan dia apa ni? Jawapan dia C, the Guildford diverge wider. Diverge wider Okay. So apa tu? B, the position of the Guildford remains unchanged. Tak ada lah. Dia akan bergerak The Guildford collapse. Collapse ni maksudnya dia jatuh kan? Tak ada, dia akan lagi diverge. Okay, diverge ni maksudnya dia lagi terangkat lah. Okay, the Guildford diverge and then collapse. Yang A tu pun salah. Kalau dia diverge, dia takkan naik, lepas tu dia jatuh balik, tak ada Okay, next question. Okay, apa ni? Okay, the diagram 7 shows object X brought closer to the electroscope. Electroscope juga soalan ni which of the following statement is correct? Okay, so kelas apa jawapan dia? D D. Kenapa D? Object X is negative while the electroscope is positive. Okay, yang ni betul lah. Okay, kalau yang A tu kenapa bukan? Object X is negative while the electroscope is neutral. Dia tak boleh jadi neutral. Sebab apa? Katalah kat sini negatif kan? So yang apa? Yang positif kat dalam ni apa? Yang positif dekat dalam ni, yang kat bawah ni akan jadi positif. Okay, sebab apa? Yang elektron tu semua dah berkumpul dekat atas ni. Okay, so bila positif dia akan, barulah dia akan attracted. Bila attracted, yang gold leaf tadi dia akan diverge. Okay, so kalau kata neutral tak boleh, dia tak jadi neutral. Both object X and the electroscope are positively charged. Tak boleh. Bila dah sentuh, kena ingat, bila dua objek sudah bersentuhan, charge dia takkan sama. Dia akan ada satu positif dan satu lagi akan jadi charge negatif. Okay, both object X and the electroscope are negatively charged. Both object X and the electroscope are negatively charged. Pun sama juga, tak boleh. Okay, dia akan salah satu negatif dan satu lagi positif. Cuma di sini kelas kamu kena ingat, objek X tu dia mesti charge negatif ataupun positif. Dia tak boleh neutral. Kalau neutral, macam kamu ambil pembaris kan, ambil pembaris, kamu dekatkan dengan tisu yang dah koyak-koyakkan, dia tak tertarik. Sebab apa? Sebab pembaris tadi dia charge neutral. Tapi bila kamu gosok pembaris tu kan, so elektron dia akan bergerak. So elektron tadi dia akan move to the tissue tadi lah. Baru dia boleh attract tissue. Nampak So objek ni dia kenalah positif ataupun negatif. Dia tak boleh neutral. Kalau kamu touch objek yang neutral, maka leaf tadi tu, gold leaf dia takkan bergerak, dia takkan diverge, dia akan stay je macam tu. Okay, alright, hopefully boleh faham konsep elektroskop ni. Okay, so nombor 8, ni dah masuk tajuk ni lah, current, voltage and resistance. Okay, tadi energy kan, ni dah masuk subtopik yang baru. Okay, so diagram 8 shows an electrical component. What is the function of the following electrical component? Okay, ini adalah ini adalah memorization lah. You have to remember the name of component based on diagram. So kalau A tu tak ada benda lain dah. A tu adalah emitter. Okay, emitter. Emitter ni nak kira apa? Dia nak read current. Apa unit untuk current? Ampere.
Okay. So jawapan dia adalah B. Kalau resistor lain, resistor dia gunakan resistor, voltage dia gunakan voltmeter. Okay. Apa ni? Okay, electric current guna apa kelas? Rasa-rasanya. Electric current dia gunakan galvanometer. Okay. Galvanometer. Okay, apa lagi? Alright. Which of the following electrical component is represented by the correct symbol? Ni pun sama juga memorization. Memory lah. Kamu kena ingat. So the answer is D. Betul. D ni adalah resistor. Gambar tu sengit sikit. Saya screenshot. Okay. Fuse. Salah. C tu bukan fuse. Ni bukan dry cell. Ni adalah switch. B tu A adalah dry cell. Terbalik dengan yang B. Ni salah. Okay. So jawapan dia D. Alright. Tu tak ada apa nak explain lah. Tu you have to remember. Okay. Alright, so diagram 10 shows a complete circuit with bulb P and Q of the identical. Okay, P and Q mana? P and Q bulb. Which of the following is true about the circuit in diagram 10? Okay, mana yang betul? So saya suka tengok dululah jawapan betul dia apa. C kenapa C? Bulb P and Q have the same current. Okay, yang pertama kamu kena ingat ini adalah series ke parallel? Itu dulu. Bila kamu tengok circuit kena tahu dulu. Series ke parallel? So ini adalah series. And then bila series kamu kena ingat pula, kena memorize dia punya formula yang terlibat. Okay, kalau series ni apa? Series ni maksudnya voltage dia adalah sama dengan V1 plus V2 plus V3. Okay, dan seterusnya lah. Okay, current dia sama dengan apa? Current dia I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Current dia sama Okay, tapi resistance dia sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ni kamu kena ingat ni. Okay. So bila dah ingatnya ini barulah boleh faham apa yang berlaku. Okay, mana yang betul? Jawapan dia tadi apa? C kan, bulb P and Q have the same current. Yalah, same current, samalah kan. Formula yang nombor 2 tadi, I. Okay. Yang A, voltage of bulb P is 3.0. Okay, P ni adalah 3.0. Salah. P tambah dengan Q baru dapat 3.0. Boleh faham voltage dia. So yang ni salah. Bulb Q use a current 1 ampere. Okay, 1 ampere. Tak boleh sebab formula yang nombor 2 dia kata current dia semua sama. So kalau dekat sini 2 ampere, yang lain mesti 2 ampere. Okay. So sangat penting ingat formula. Okay, D salah. Kenapa? The emitter reading will increase if another bulb is added in series. Emitter reading increase. Tak ada. Emitter dia tetap sama. Sebab apa? Dia merujuk kepada formula yang nombor 2 ini. Okay. That's why the answer is C. Okay. Harap clear Okay. Nombor 11. Tak pernah jumpa pun soalan macam ni. Okay, sama juga kelas. Soalan ini sebenarnya dia menguji kefahaman kamu tentang formula tadi. Okay. So kalau parallel macam mana? Tadi yang series saya dah tunjuk kan. Kalau parallel ni apa formula yang kamu kena ingat? Yang pertama, voltmeter dia ialah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Okay. And then current dia adalah I1 sama dengan pula tambah I2 tambah I3. Okay. Dan yang seterusnya apa lagi? R
Dia tak guna R, dia guna 1 over R resistance 1 over R sama dengan 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 dan seterusnya. Okey. Ini formula untuk parallel pula. Yang series dia ada tunjuk kat atas. Okey. Ini adalah parallel. Okey. So sebenarnya kelas, soalan ini jawapan dia ada pembetulan. Okey. Jawapan dia sebenarnya adalah jawapan dia bukan A, jawapan dia adalah B. Ini ada pembetulan. Nanti saya betulkan balik markah. Okey. So kelas 201 kamu kena remind teacher kamu lah. Tapi sebenarnya saya dah remind dah Okey. Ada pembetulan dah. So siapa yang jawab B tadi dia akan tambah markah lah. Okey. Tapi kalau kamu memang jawapan kamu salah, tak ada perubahan lah dengan markah. Kenapa? Why? Okey. Okey, sebab apa? Y kata apa? Y ni adalah series series circuit. Yang ini parallel. Series circuit kata apa? V dia voltage V dia sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Katalah satu bateri ni sama dengan 1.0 volt. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Maksudnya total V dia mesti ada 4.0 volt. Boleh faham Tapi kalau parallel pula, dia kata apa? Dia kata voltage sama dengan V1 equal to V2 equal to V3. Sama. So kalau saya guna setiap satu ni 1.0 volt, maka total dia pun 1.0 volt. Okay. Rugi beli bateri banyak-banyak tapi kamu buat secara parallel kan. Okay, jadi rugilah. Sebab apa? Sebab voltage dia sama. Alright, sebab tu adalah bateri kalau kamu tengok dia disusun secara bersiri. Okay, kamu tengok dalam apa, remote control ke apa-apa lah dia disusun secara bersiri. Okay, and then bila voltage Y ni besar, maka sudah tentulah bulb ni pun akan lebih cerah. That's why jawapan dia B bukan A, tersilap tu. Okey, itu saja. Dan seterusnya soalan 12. Yang ni saya dah kira siap lah tadi. Okey. So soalan 12. Mana ni? Okey, so yang pertama sekali soalan 12 adalah kamu kena tahu dulu macam mana flow of current. Kena tahu dulu flow of current. So current ni akan flow daripada yang terminal positif ke terminal negatif. Yang panjang tu positif, yang pendek tu negatif. Dia akan flow macam mana? So dia akan ikut arah jam lah. Okay, dia akan ikut arah jam, current tu. Barulah lampu tadi, ada lampu tak? Tak ada barulah circuit tadi tu complete Okay, so dia akan pergi dekat A, dia akan pergi dekat 3 ohms. Okay, yang ini dikira apa kelas? Ini dikira parallel. So kamu kena tahulah berapa total dia dulu. Ini parallel. So ini let's say lah kita bagilah ini adalah R1, ini adalah R2. So kamu kena cari dulu. Yang ni saya bagi R macam itulah dash satu. Yang ni semua R2 macam ni So kamu kena tahu dulu R titik 2 ni berapa? Ni so kiralah dulu menggunakan formula parallel circuit. Okey, akan dapatlah 5/6. Okey. So cari R berapa? R ni ni 2 ni. So sama dengan 6/5 ohm. 6/5 ohm. Okey, 6/5 ohm ni berapa? 3 lah. Okey. Ya ke? Kenapa saya buat 3? 6/5. Okey, sorry. Okey, yang 3 ni 1. Okey. Ni R1, ni 3 ni ini 3. So antara R1, ni dengan yang 2, ni macam mana nak totalkan dia? Okey, ini menggunakan formula series circuit. Okey, series circuit kata apa? R sama dengan R1 tambah R2 kan? So sebab tu tambah je 3 tambah dengan 6/5. Okey.
And then dapatlah 36/5. Berapa kalau tekan kamu punya calculator? Saya tak bawa calculator pula. Berapa tu? 6/5 berapa? 6/5 1.2 lah. Ini sama dengan 1.2 ohm. So 3 tambah 1.2 dapatlah 4.2 ohm. Okay. So bermaksud dia tanya apa ni? Emitter reading. So ini formula keseluruhan dia, V sama dengan IR. Okay. So yang ini dah tahu dah, ini sama dengan berapa tadi? 1.2 ohm. Baru kamu boleh kira formula untuk apa? Emitter reading. Gunakan formula V equal to IR. Okay. New Ohm's law lah. And then convert jadi R equal to V over R. Okay. So R tadi berapa? R tadi adalah 4.2. So 6 bahagilah 4.2. Okay. Dapatlah jawapan dia 1.43. Jawapan dia B. Okay. 1.43 emitter. Okay. Alright. So soalan yang seterusnya 13. Which of the following shows the correct way of connecting the voltmeter to determine the voltage across the bulb? Sekarang ni dia nak kira voltage voltmeter. So bila kamu nak kira voltage, make sure voltage tadi mesti dalam bentuk series circuit. Sebab kita nak kira dia. Okay, voltage tu berapa? Okay, yang manakah yang paling sesuai? Jadi kalau dalam ni yang kita tengok voltage series circuit adalah antara B dan juga D. Okay. Jadi dia kata apa ni? Which of the following shows the correct way of connecting the voltmeter to determine the voltage across the bulb? Jadi yang mana paling tepat kelas? So kamu kena tahulah current tu mengalir ikut mana. Jadi sebenarnya dia mengalir, ini kalau yang B ni dia mengalir ikut lawan arah jam. Yang D ni pun sama, mengalir ikut lawan arah jam. Okay. To determine the voltage across the bulb. Okay. Ini pun macam ada perubahan juga ni. Voltage across the bulb Okay. Kenapa jawapan dia B? Ni pun sama ni. Saya kata dia nak voltmeter determine the voltage across the bulb. Okay. Jadi kalau across the bulb maksudnya dia mestilah D. Betul tak? Okay. Maksudnya voltage tu selepas bulb. Okay. Kalau yang B tu before the across. Kan? Jadi dia kena dekat yang D tu sepatutnya. Ini pun sama. Saya rasa jawapan dia D ni. Okay. Bukan B. Ini pun kena, saya kena maklum juga ni. Okay. Okay. Okey ke lah Boleh faham sampai situ? Kan? Betul tak soalan dia? So sebenarnya latihan ni saya ambil daripada exercise book Kadang-kadang skema jawapan pun bukan semua betul. Okey. Alright. So kalau ada perubahan saya akan maklumlah yang ni. Tapi so far yang saya faham jawapan dia sepatutnya D lah, bukan B. Okey, next. Nombor 14. Nombor 14, what is the effective resistance of resistor? Ni pun saya dah kira siap-siap, okay? Nak jimat masa kan? Okay, so diagram 14. 14 ni, okay, yang pertama kamu kena tahu dululah. Yang ini series. Yang atas ni, atas dengan bawah ni series circuit. So kena kira dulu berapa? Series. So series kamu totalkan sahaja dia punya resistance. So atas tu 200, bawah pun 200. Tapi antara atas dengan bawah dia dah jadi parallel. Benar nampak Antara atas dengan bawah ni dia dah jadi parallel. Bila parallel kena guna formula lain pula yang 1/R tu. Okay, yang ni dia saya dah kira. So carilah nilai R berapa. Dapat dah 100. Okay.
Alright so total semua ni sebenarnya adalah hanyalah 100 ohm. Okey, hakikatnya nampak macam banyak kan, tapi sebenarnya 100 ohm sahaja. Okey. So jawapan dia E. Okey, next. Soalan 15, diagram 15 Okey, ini pun sama, kamu kena tahu yang mana series dan yang mana parallel. So daripada sini kelas, daripada apakah arah current dia? Current dia adalah lawan arah jam. Macam tu so tu adalah series lah. Parallel yang mana? Ini parallel ya. Resistance dia tu adalah parallel. So kamu kena tahu dulu total semua resistance tu berapa, ataupun kita panggil dia sebagai effective resistance. Effective resistance tu total resistance lah. Total resistance keseluruhan di dalam sesuatu circuit kita panggil dia sebagai effective resistance. So gunalah formula untuk parallel. Okay, 1/2 plus 1/6 equal to 1/r, and then find the value of r. Kan, so ni darab silang lah. Okay, r tu dia naik darab dengan 4, 6 darab dengan 1, then find the value of r lah dapat 1.5 ohm. Okay, alright class, kita bagi lagi ke soalan seterusnya, soalan yang nombor 16. Diagram 16 shows the magnetic field line of two bar magnet PQ and R, and S is the magnetic field direction. So ini ada beberapa jawapan yang betul lah. Okay, soalan 16 ini. So yang pertama kamu kena tahu dahulu is correctly drawn. Okay, PQ and R is correctly drawn. Okay, tengok dia keluar kod sini. Alright. So kat sini kamu kena tengok dulu. Dia ada S dengan knots lah. S dengan knots. So dia akan keluar ikut knots ikut utara. Jadi yang betul, alamak mana ni? Okey, yang betul yang N ni betul. Dia keluar ikut sini. Kan dia keluar daripada utara, knots, okey. So S ni betul. Okey. So yang N ni sepatutnya direction dia begini. So ini dah salah. Okey, ini salah. Okey. Right. And then dia pergi dekat ni. Sepatutnya yang atas ni pun dia kena ke arah sini. Okey. Dan P ni dia kena masuk. Okey. Tapi jawapan dia apa? D S. Betul lah, S correctly drawn. Okey. Yang lain semua salah. Sebab apa dia masuk arah sini? Kan ni sepatutnya anak panah dia ke dalam bukan keluar. So yang P tadi salah. R pun salah, sepatutnya direction dia begini. Okey, R salah. Okey, so Q pun salah, sepatutnya daripada utara ke selatan, bukannya selatan ke utara. So Q pun salah, so jawapan dia betul lah D S. Okey kelas ingat tu, ni dia punya clue dia adalah magnetic field tadi dia akan keluar daripada north to the south. Okey. Alright, next question 17. Okay, so for this one, kamu kena ingatlah petua dia macam mana nak tahu yang utara dan selatan. Ini adalah solenoid lah, kan? Solenoid bila kamu dah gulung-gulungkan dia, okay? So macam mana? Okay, kena tahu dulu current mengalir daripada mana. So dia mengalir daripada sini, okay? Current dia akan masuk dekat, dia akan ikut arah jam lah. Okay, so kalau kamu perhatikan daripada sini kelas, kalau kamu perhatikan daripada belah kiri, kamu akan dapati macam mana bentuk laluan current tadi. Dia macam ni. Okay, so kalau macam ni sebenarnya apa? Sebenarnya dia S. Okay, S. Tu clue dia. Kalau kamu perhati daripada belah kanan pula, ni mata lah
kalau kamu perhatikan daripada belah kanan, kamu akan nampak current tadi dia dah macam tu, dia akan pusing macam ni. Boleh bayang kamu kena bayangkan ni, current ni dia naik, turun. Turun. So kalau kamu tengok dari belah kanan, dia sebenarnya macam ni. So kalau yang ini sebenarnya N. Okay. Nampak so yang belah R adalah north dan yang belah P tu adalah south. Okay. So which of the compass PQR. Okay, jadi bila kamu guna compass dia akan apa? Flow dia sepatutnya macam ni lah. Utara ke selatan. Okay. Ni pun sama. Sepatutnya from north to the south. So mana yang betul? So yang betul adalah R betul, Q salah, P betul, S pun betul. Jadi soalan ni ada 3 jawapan. Saya rasa soalan ni sebenarnya salah. Dia nak cakap shows incorrect direction pun. Okay. So jawapan dia ada 3. So kalau kamu jawab A, C ataupun D, maka jawapan kamu dikira betul. Okay. Next. Alright. Ini pun semua juga flow of current. Okay. So which of the following diagram shows the correct illustration of the magnetic field produced? Okay. So jawapan dia adalah B lah. Okay. Kenapa B? Okay, sebab cuba tengok kat sini Okay, yang ni kena pakai petua right hand grip rule, petua genggaman tangan kanan. Okay, tangan kanan ibu jari tu menunjukkan arah current, and then yang jari kamu lagi 4 tu menunjuk, betul? Yang jari 4 ni menunjukkan arah magnetic field kamu. Okay. So kalau macam ni sebenarnya dia berbentuk macam ni lah. Okay. Okay. Dia berbentuk macam ni. So yang belah kanan ini dia akan current dia akan mengalir ikut sini. Okay. Dia akan jadi macam tu. So bila dia gabung semua dawai tu, apa yang berlaku, kamu akan dapati dia akan berbentuk begini Yang sebelah atas tadi macam ni, yang di sebelah bawah tadi dia akan jadi begini. Sekejap mana tadi? Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Kenapa tak sama ni? Okay, terbalik. Okay je Ni terbalik ni. Ni atas ni. Sepatutnya dia begini. Okay. Okay, ini sepatutnya macam tu. Alamak. Okay. Tu dia So bila kita buat satu bulatan kat sini, kita akan dapati dia anak panah dia macam tu. So kalau tengah-tengah ni dia masuk ke dalam, kalau kamu tengok betul-betul alright. So daripada atas ni dia akan ke sana. Okay. So jawapan dia B lah. Ni pun ada dalam buku teks yang paling tepat. Okay, yang D ni yang mana? Yang D ni kalau digunakan single dawai saja. Yang D ni dia akan ini kalau current dia macam ni, dapatlah yang D ni. Okay. Alright. C ni yang mana? C ni kalau diagram dia macam ni, dia satu je. Okay. Alamak, macam mana lukisan saya? Okay. Dia macam ni. Ni kalau yang untuk C lah. Ini untuk D. Okay. A dengan D tu sama. Okay, dia guna single wire saja. Alright. So jawapan dia B. Okay, 19. Which of the following affect the strength of electromagnetic field? Effect dia kena ingat factor lah. Affect the strength of electromagnetic field. Okay, so jawapannya apa kelas? Okay, jawapannya adalah C
2, 3. 2, 3. Apa yang efek electromagnetic field? First current. Okay, emitter. Okay, semakin besar current, semakin kuat electromagnetic field. Number of turns. Maksudnya gulungan dawai. Lagi banyak gulungan dawai, lagi bertambah besar electromagnetic field. Okay. Shape of the conductor tak main peranan. Okay, type of conductor pun sama. Jadi jawapan dia adalah apa dia? 2, 3 C. Okay, next. 20. Which of the statement is correct about the characteristic of the magnetic field line? Yang mana betul? Okay, so the magnetic field line are closer to each other at a weaker magnetic field. Salah. Kalau line tadi dekat bermaksud the strong magnetic field. Okay, so bukan A. B, the magnetic field line can meet or cross each other. Tak boleh, dia tak boleh cross. Dia mesti ada dalam laluan dia tersendiri. Okay, the magnetic field line head from the south to north. Salah. Ada daripada north to the south. Okay, so jawapan dia D, the magnetic field line can be found a lot at the pole. Okay, betul. Sebab apa? Okay, katalah ni magnet kamu, ini north, ini south kan. Dekat kutub ni dia dekat, tapi bila di belah sisi dia jarak dia dia mengembang macam tu. Okay, dia banyak ruang. Sama juga kat bawah ni. Okay, bila dia ke belah sisi, belah side dia jarak jauh. So yang kat sini dia closer. Dia close tapi bila dia dekat sisi, dia jarak dia jauh lah, dia akan wide okay, so jawapan dia adalah D. Okay, so ini dah masuk various form soalan lah, true or false. Okay kelas, ni pun sama, ni adalah remembering lah. You have to remember the formula. The formula for current in series circuit, okay, I equal to I1 plus I2. Yes. Series okay, kalau series tak, kalau series dia kena sama I dia adalah I1 equal to I2. So salah lah, false. Okay, and then soalan yang seterusnya, B, the formula for resistance R resistance series circuit R1 plus R2 plus R3. Yes, correct. Boleh? Yang ni nak tahu betul salah, kamu kena hafal lah dia punya formula in a parallel circuit, the brightness of the bulb does not increase even when the voltage is added. Okay, parallel circuit ni macam yang kita bincang pasal bateri tadi. Okay, pasal bateri tadi. Okay, so kalau ini kamu punya circuit. Okay, ni bulb lah bulb. Okay, ingat dekat V1 ni dia sama dengan V2. V sama dengan V1 equal to V2. Jadi dia samalah. So dia kata the brightness of the bulb does not increase even the voltage is added. Sama juga kalau kamu tambah apa? Kalau kamu tambah kat sini 3.0 volt, okay, daripada 1.0 volt. Contoh kamu tambah bateri kan, daripada 1.0 volt kepada 3.0 volt. Okay, so brightness, okay, tak bertambah. Okay, tak bertambah ni maksud dia tak berubah lah, sama. V1 sama dengan V2 sebab dia bahagi dua sorry, bukan bahagi dua, sebab dia sama. Okay. Alright. So next, the formula voltage in series circuit. Ni pun sama, kena ingat formula dalam series circuit. V1 plus V2 plus V3. Okay, betul. Okay. So kalau yang apa ni? Ni kalau series circuit. Kalau parallel circuit, dia akan apa? Parallel. V sama dengan V1 equal V2 equal to V3. Okay, jangan tertukar. Next, soalan F. A bulb has equal brightness in a series circuit. Okay,
equal brightness. Okey, kenapa equal brightness? Sebab dalam series circuit current dia sama. Okey, current sama. Okey. Current yang lalu adalah sama. Maka brightness dia pun akan jadi sama. Okey. Lagi next. Okay, state the type of the following circuit. Okay. So untuk yang apa? Okay, untuk soalan C ni saya rasa dah banyak dah apa okay, yang ni sama macam soalan yang kita bincang tadi. Sebenarnya dia kata yang C ni dia kata kalau dia tambah cell, kalau dia tambah dry cell, maksudnya dia tambah satu lagi dekat atas ni. Okay. Ni macam kita belajar tadi lah. Okay, kalau bawah ni 3.0 volt, bermaksudnya atas ni pun 3.0 volt. Nampak tak? Sebab dia parallel kan? Kamu tambahlah banyak mana bateri pun, kalau kamu tambah dalam bentuk parallel, maka voltage dia tak berubah. 3.0 juga, rugi. So sebab tu dia kata bulb does not increase brightness dia, sebab tak ada perubahan. Kamu tambah dia dalam bentuk parallel. Kalau tambah dalam bentuk series, barulah nyalaan akan bertambah terang. Okay? Okay, so yang seterusnya. Okay, soalan 2A. Nampaknya hari ni saya rasa kita discuss soalan saja. Kita discuss sajalah. Okay kan? Okay, untuk 29, 2A. So untuk 2A ni, okay, you have to analyze. Okay, you have to state that this is parallel or series circuit. Itu je jawapan dia, nak tahu parallel ke series. So kat dalam ni mana yang parallel? Parallel dia adalah ini. Ini yang parallel, nampak tak? So ni adalah parallel circuit, not series circuit. Okay. Ini pula. Okay. So ini parallel ke series circuit? Okay, ini adalah series circuit. Sebab dia berpusing macam tu. Okay. Dia adalah series circuit. Okay, sebab dia tengah-tengah. Dia akan jadi parallel kalau dry cell ni letak dekat sini. Yang voltage dekat sini, contoh baru dia akan jadi parallel. Okay. So kalau ini adalah series circuit, dia kira sebagai series circuit lagi. Okay. Alright. Okay. Alright. So yang seterusnya, okay, soalan ini pula. Okay. Ini kita tengok apa? Series ke parallel? Okay. Series ke parallel? Okay, apa beza dengan yang tadi ni? Okay, jawapan dia series Okay, series circuit. Okay, jawapan ni diarahkan kamu jawab parallel. Okay. Soalan ni dah agak confusing sikit lah. Okay, dah agak confusing sikit. Cuba kita compare dengan soalan yang atas ni tadi. Okay, yang ni kita kata parallel kan? Okay, tapi yang ini okay, series. Kenapa series? Sebab set ini. Set ini dia berada di sebelahan. Nampak Sebab itu kita panggil dia series circuit. Tapi kalau saya set up macam ni, baru dia akan jadi parallel. Contohnya macam ni dia agak confusing sikit lah. Okay, soalan ni saya buat macam ni. Ni bulb, ini voltmeter kan. And then saya buat lagi satu dekat bawah. Okay, voltmeter. Ini baru parallel. Okay. Hopefully kamu boleh differentiate lah. Kenapa bukan parallel cikgu? Ini baru parallel. Okay. Tapi kalau macam ni dia disusun secara bersebelahan kan, bulb dengan voltmeter tu. So dia dikira sebagai series circuit. Jangan confuse. Macam soalan yang atas ni lah. Okay. Yang ni kan. Okay. Yang ni adalah parallel. Okay.
Alright kelas hopefully boleh faham, jangan confuse. Tu understanding lah, kena faham. Okey, yang soalan yang seterusnya, soalan nombor 3 adalah you have to identify type of energy. Jadi soalan ini sebenarnya saya nak bagi ruang lah kepada pelajar. Bagi soalan yang senang sikit kan. Okey, soalan yang atas tadi dah pening kepala nak fikir. Jadi ini decide lah ini energy apa. Okey. So kalau bukan PDPR sebenarnya kamu kena tulis sendiri. Tapi sebabkan Google Form saya sediakanlah beberapa choice jawapan. Okey. So ini adalah potential energy. Okey, potential energy ni mana-mana yang melibatkan compression. Okey. Compress, kita tekan, ataupun satu lagi dia melibatkan renggangan. Itu adalah potential energy. Ingat tu. Compress macam spring, satu lagi kamu tarik. Itu adalah potential energy. Kinetic energy ni macam kipas, benda yang bergerak. Boleh faham katalah anak panah tu dilepaskan, baru dia akan jadi kinetic energy. Tapi sekarang dia tak lepas, dia tarik je kan. So dia adalah potential energy. Okay. So potential energy ni kena faham betul-betul. Dia melibatkan tarikan, compress, kita tekan Satu lagi dia melibatkan position. Position, contohnya atas bukit ada ball. Ini adalah potential. Sebab dia di atas. Okay. Tapi bila dia bergerak, dia akan jadi kinetic. Boleh faham jadi yang melibatkan position juga adalah potential energy. Okay. Okay, ini pula. Dia tengah naik apa tu? Rollerblade kan? So rollerblade dia tengah moving, dia tengah bergerak, nampak? So bila bergerak dia adalah kinetic energy. Okay kelas? Radio, saya rasa ini semua orang betul. Dia tengah dengar radio, so ini adalah sound energy. Tak ada kena-mengena dengan heat. Okay, bukan kinetic, dia tak bergerak. Light, dia bukan lampu. Electrical energy pun bukan. Elastic pun bukan. Okay. Alright, ini pula kamu nampak ada bakar dekat situ kan. Jadi terang ini adalah heat energy. Sound energy bukan, ini pun bukan. Kinetic energy pun bukan, electrical energy pun bukan. So kamu jangan keliru, ada pelajar kan dia keliru. So bukan dia bila kita bakar dia akan menghasilkan cahaya ke. Tapi sebenarnya objektif dia adalah tu yang panas tu. Okay, ni dia tengah panaskan benda Allah ni. Makanan dia ni. Dia tak cerita pasal cahaya api yang keluar ni. Soalan ni sebenarnya jadi dia bukanlah light energy, dia adalah heat energy. Kena faham betul-betul objektif diagram tu untuk apa. Kan macam ni so bukan dalam radio tu ada current ke, ada electrical ke, kenapa bukan electrical? Kan? Ada pelajar kan ada confused. Tapi sebenarnya objektif gambar ni apa? Kan ni nampak tak dia dengar ni, nampak telinga dia. Jadi sebenarnya dia relate dengan sound energy. Tu kena faham. Kan kadang kamu overthinking kan. Ini electrical energy. Apa lagi atas ni kan? Sir, bukan kalau dia naik rollerblade ni dia akan keluar bunyi ke berkesil-kesil kat ni? Bukan, tu kan objektif dia yang sebenar. Objektif dia menunjukkan budak ni bergerak. Okay, tu maksud saya lah. Okay, kena faham betul-betul diagram tu. Okay. Okay, last soalan Last soalan. Hari ni kita discuss tadi soalan saya rasa tak perlulah kot nak masuk lagi topik 9. Okay. Okay. 36, predict what can be observed when the switch is closed. So kamu kena faham kelas. Ramai pelajar dia tak faham. Switch is closed. Close ni maksudnya adalah switch on. Okay. Close ini adalah maksudnya bila dia rapatkan switch ini. Bila dia rapat, current akan mengalir. Ni yang masalah pelajar dia confused. Okay. Switch close ni, tolong take note betul-betul. Switch close tak sama dengan switch off. Tak sama. Tapi dia sama dengan switch on. Okay. Ni kamu kena faham. Okay. Switch
open. Okey, bermaksud switch off. Ni open ni ya, dalam diagram tu dia menunjukkan switch to open. Okey, tapi kata close bermaksud switch on. Okey. Allah cikgu, saya ingat dia tutup pula. Dah habislah. Kamu pun dah salah faham So tu yang saya nampak lah. Setakat yang saya tengok jawapan kamu, kebanyakan salah sebab dia salah faham dengan ayat tersebut. Okey. So bila dah switch close bermaksud switch on, maka current akan mengalir ikut mana? Lawan arah jam lah. Okey. So bila dah switch dah mengalir, maka di sini dia akan membentuk elektromagnet. Sebab apa? Sebab ini adalah solenoid. Kan? Solenoid ni adalah ada gegulung, dalam tu ada metal, ada besi. Okey. Dia akan bentuk solenoid. Okey. So solenoid ni pula, kita cerita pasal diagram dulu, tak tengok lagi soalan. Kamu kena tahu which one is north and south. So sama juga, kamu kena perhatikan daripada belah atas. So current dah mengalir macam ni. Kan? Current. Okey. So kalau daripada sini, kalau kamu perhatikan betul-betul, sebenarnya dia berbentuk macam ni. Okey. So kalau ini sebenarnya apa? Ni north lah. So yang bawah ni pula, kalau kamu perhatikan daripada bawah, dia akan dia berbentuk begini. Okey. So ini apa pula? Ini S. Macam tu S. South. Okey, tu kena tahu. So and then tengok soalan. Predict what can be observed. So jawapan dia adalah ni. Tengok kelas yang bawah tu. Ni kadang-kadang saya dah betulkan dah jawapan kamu sebab ini dia sistem kan. Kadang-kadang tertinggal de pun boleh jadi salah. Jadi saya dah semak dah jawapan kamu. Contoh je ni. Take paper clip. Take paper clip apa ni? Okay. Sepatutnya jawapan dia biar betul lah kan. Attract to paper clip attracted to the nail. So jawapan pun satu masalah juga kan. Take paper clip. Apa yang take? Boleh faham tak? Okay, cakap kalau kat jawapan kamu, okay, the nail take paper clip. Mungkin saya boleh consider lah okay. So apa yang berlaku adalah bila jadi elektromagnet, elektromagnet adalah magnet yang sementara. So dia akan attracted lah to the nail tadi sebab nail dah jadi magnet. Okay. Bila tak ada current, dia tak jadi magnet. Bila ada current yang mengalir, sebab dia jadi solenoid, dia akan jadi elektromagnet. Okay. So dia akan attract paper clip tadi. Name the phenomenon. Okay, phenomenon ni adalah nama situasi ini. Apa nama dia? Nama dia adalah electromagnetism. Cikgu tak ajar pun electromagnetism. Okay, electromagnetism adalah tajuk besar kita. Okay, kalau kamu ingat balik, electromagnetism adalah tajuk besar. Tajuk kita adalah electricity and magnetism kan. Tu electromagnetism adalah magnet sementara lah. Okay, temporary magnet. Bukan fotosintesis. Masya Allah, aku baru perasan. Tak ada kena-mengena lah fotosintesis. Ini confirm ya, aku jawab je lah Yang G ada jawapan, tak tinggal kosong. Macam mana fotosintesis, daun pun tak ada. Okay. Okay, tak apalah baguslah dia mencuba jugalah daripada tinggal kosong. Okay. Tapi dia tinggal juga kosong dekat jawapan yang nombor 3. State the pole. Nampak? State the pole sebab apa? State the pole at A dengan B. Dua-dua tak jawab. Tak tahu. Kenapa? Sebab kamu tak tahu yang konsep ini. Okay? Kamu kena tengok. Kamu kena imagine. Perhatikan daripada belah atas. Apakah direction dia. Perhatikan. Observe dengan mata kamu. Bayangkan. Okay? So kamu akan tengok dia putar tu ikut mana. Okay. So kalau lawan arah jam, the north. Okay, tu sebab tengok N tu macam mana arrow N. Okay. Yang bawah tu pula, kalau kamu perhati daripada bawah,
Okey, kamu perhati pada bawah, kamu akan dapati pusingan dia adalah macam ni. Nampak tak? Tu pusingan dia. Ni gambar mata saya melukis je. Kamu akan dapati pusingan dia macam tu. Cuba imagine betul-betul. So kalau pusingan dia ikut arah jam, dia sebenarnya S lah. South. Okey? Okey. Jadi jawapan dia apa? North. Okey? Jawapan dia alright. So yang nombor 4 south. Ni pun samalah, jawapan tu kadang ada tersalah sikit. Jawapan dia, sistem tak dapat baca, tapi saya dah betulkan jawapan kamu. Okey, nombor 4, the greater the current, the apa? Okay, ni adalah faktor lah faktor that affect the electromagnetism. Ada tadi dia keluar dalam soalan objektif factor that affect the electromagnetism. Okay, one of the factor adalah current. Okay, one of the factor is current, and then the number of coil. Lagi banyak kamu gulung, lagi besar electromagnetism. Satu lagi apa tadi number of coil, satu lagi bila coil tadi dia rapat, dia close to each other, kamu gulung rapat-rapat, dia akan lagi besar electromagnetism tadi okay. So greater, jadi banyaklah jawapan yang saya terima. Kamu jawab more pun saya terima, higher pun saya terima. Okay. So nombor 4 ni pula, the smaller the number of turn, bila kamu gulung sedikit sahaja, bermaksud electromagnetism dia kecil. Okay. So smaller. Okay. Ni pun sama, ada jawab lesser, ada yang jawab adalah tapi saya tengok logik, saya terimalah jawapan tu. Okay, and what happen when terminal battery is reverse? Okay, bila terminal battery is reverse, ni ramai yang tak dapat jawab. Bila kamu reverse, bermaksud apa? Yang katalah kamu reverse dia akan jadi macam ni. Okay, bila kamu reverse, so bermaksud current akan mengalir ikut arah jam. Okay, boleh faham kalau kita reverse, current akan jadi ikut arah jam. Dia akan bertukar jadi macam ni. Ikut arah jam. Bila current mengalir ikut arah jam, current tu mengalir tak? Mengalir kan? Jadi bila current mengalir, dia masih lagi jadi magnet. Dia still lagi electromagnet. Okay, cuma bila the opposite current, bermaksud dia punya kutub dia juga akan berubah. Yang north tadi tu akan jadi south, yang south tadi akan jadi north. Itu je. But it still exists as electromagnet. Boleh faham jadi ramai yang kata dah tak ada, no changes dan sebagainya no changes, no attract the nail jatuh lah dan sebagainya. Tak ada, sebenarnya dia still lagi attract. Okay. So jawapan dia adalah poles of the electromagnet also reverse. Cerita pasal pole dia lah. Okay. So saya rasa itu sahajalah discussion kita untuk hari ini. Okay, jadi saya ingin beri ruang sedikit. Ada apa-apa soalan nak tanya? Takut-takut tak puas hati kan? Cikgu, kenapa saya salah soalan ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita sudahi kelas kita hari ini. Cikgu. Yang markah yang dekat Teams tu, yang kita markah yang dekat Teams tu, yang itu markah yang semak balik, dia auto kira. Contoh kalau saya ada jawab macam betul tau, tapi dia perkataan dia salah. Lepas tu dia cakap auto salah. Jadi yang markah tu cikgu kira ke komputer sistem kira? Okey, kalau kamu tengok dekat Teams dia tak betulkan, tapi saya boleh export dia punya Excel. Yang Excel tu saya dah betulkan. So markah dia automatik dia betulkan lah. Yang dekat Teams tu dia tak betulkan lagi tapi yang markah yang kamu yang latest saya dah betulkan. Saya betulkan secara manual lah. Okey. Saya kena betulkan secara manual. Contoh macam ni kan. Ni kalau kamu check dekat dalam Teams dia dia tak betulkan, tapi kalau kamu check dekat sini dia betulkan dah ni. Ya kantoi saya tengok saya punya soalan kan. Jap. Ni dekat sini.
Dekat sini dia akan betulkan automatik. Boleh faham tak? Saya betulkan jawapan kamu kan? Katalah kamu jawab salah, saya pun betulkan dia. Saya betulkan manual lah, contoh macam ni kan? Bukan ni. Contohlah yang bawah ni, mana tadi? Let's say lah, katalah soalan nombor 42 ni betul. Jadi saya pun tambah satu markah dekat sini, okay? Bila saya tambah satu markah dekat sini, markah yang dekat atas tadi dia automatik akan betulkan. So markah itu yang saya ambil. Tapi yang dekat dalam Teams tu dia tak ubah dekat situ. Saya tengok lah tapi markah yang dekat atas ni dia betulkan dah. Okay? Alright. Ni yang dekat atas ni dia akan betulkan. Okay? Ada apa-apa lagi nak tanya? Okay. So kalau tak ada apa-apa, so itu sajalah kelas kita hari ini. Okay, terima kasihlah atas cooperation kamu. Okay, kepada yang hadir semua ni, lagi sekali saya ingatkan jangan lupa isi Google Form. Sebab attendance saya tak tengok dalam ni saya tengok kat dalam Google Form. Okay. Dalam ni boleh je saya nak export kat sini, tapi leceh lah pula nak kena check seorang-seorang kan. Okay.